Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyi'ah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalili wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, apa had yang dikatakan halaqah dubur itu yang batal disentuh akan dia? Adakah iaitu barang yang nyata tak kala keluar yang keluar, atau barang yang tertutup tak kala keluar selesai keluarnya, atau barang yang nyata tak kala ia duduk bagi qada hajatnya? Qala musannifu rahimahullah ta'ala, As-su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu an, apa sempadan yang dikatakan halaqah dubur, mana bulatan dubur, yang mana yang batal, yang halaqah dubur itu yang batal disentuh akan dia oleh orang yang berwudu. Nah, sebagaimana kalau kubul, itu maklum. Nah, jadi di bahagian belakang itu makna setara mana? Adakah iaitu ni seolah-olah orang panggil makna tafsir dia. Nah, adakah iaitu barang yang nyata tak kala keluar yang keluar itulah najis, al-kharij. Masa dia keluar tu dia terbuka luas sikit kan. Adakah tu hok keluar tu? Jadi tempat tu kita tak nampak lah masa benda keluar tu. Masa dia keluar tu, oh kalau begitu luas jugalah ni. Tu pah ke dalam sikit tu. Ataupun iaitu barang yang nyata tak kala keluar yang keluar. Hok nyata tak kala keluar yang keluar, hok nyata. Tu. Itukah maksudnya hok tak nyata, maksudnya hok di sebalik najis tu tak nampak ni, hok nyata tu. Adakah itu yang batal? Atau tu agak keluar dah sikit tu ni. Atau barang yang tertutup tak kala selesai keluarnya. Bila tubik habis najis ni al-kharij, hok dia tertutup sakat tu. Adakah itu? Ataupun barang yang nyata tak kala ia duduk bagi qada hajatnya. Tu. Bila qala musannif rahimahullah ta'ala bagi qada hajatnya seorang, maka dijawabnya had dubur itu yakni yang batal air semaya bagi orang yang menyentuhnya. Kulit yang bertangkup akan lubangnya. Dia jawab lagu tu tak adalah dia jawab mana-mana salah daripada tiga yang diberikan Yang kulit yang bertangkup, kulit yang bertangkup akan lubangnya, itulah tempat pertemuan keliling lubang dubur tu lah. Jadi kalau bahasa mudah kita tempat hok berkeruk tu lah. Bukan papai punggung. Masa kita berdiri tu kan, tu hok bertakak tu bukan tu. Jadi hok tempat pertemuan keliling lubang dubur tu. Tu.
Jadi kalau kita nak mudah buat dhabit kat mana tempat duduk berkeruk tu. Tu. Kulit yang bertangkuk akan lubang. Kulit yang bertangkuk. Lubang tu makna bertangkuk tu lah, keruk tu lah. Tu lah yang batalnya. Tu. Far'un batal air sembahyang jika bersentuh akan faraj perempuan jika yang terpotong lagi sudah kering. Sekira-kira dinamakan dia faraj. Itu far'un. Makna kita jamak faraj perempuan tu tak kira ni. Yang terpotong tu maksudnya yang munfasilah. Yang tercerai daripada tubuh perempuan tu. Lagi sudah kering dah. Sesuatu makna bila duduk di tubuh tu dia basah sebab ada ruh. Tapi kalau anggota tubuh badan kita ni dah terpisah daripada tubuh kita, lama-lama dia jadi kering dah. Jadi faraj perempuan saat ni terpotong, dia masalah terpotong kemaluan perempuan ni dia kita nak koyak payah sikit ni sebab dia bagi sekeping. Tapi kalau orang laki-laki tu dia mudah sikit ni. Dia tasawur tu mudah sikit. Tapi tak kira lah maknanya nak ayatnya begitu. Jadi kalau pun sudah kering, kira-kira dinamakan faraj. Kalau orang dinamakan faraj tu maksudnya orang cek lagi dia tu ada faraj. Tu. Jadi kalau orang tak cek, orang tak panggil lah dia faraj. Selama mana lekat nama dia faraj lagi, bermaksudnya orang masih lagi mengenali dia adalah faraj, maka kita setuh tu makna batal. Tak kira lagi puih lah jamak. Far'un jika bersentuh seorang laki-laki yang ada wudu akan perempuan yang bercampur di dalam beberapa banyak. Dia sentuh seorang laki-laki, dia ada wudu, dia bersentuh akan perempuan yang bercampur di dalam beberapa banyak. Maksudnya bercampur dalam yang kesamara dengan mahramnya. Ibarat dia tu nampak gitu keliru sikit lah. Maknanya dia orang panggil berada di khalayak ramai orang ni, termasuk orang-orang perempuan. Dan orang perempuan tu kira ramai lah. Dalam ramai-ramai orang perempuan tu ada mahram dia. Ada mahram dia. Jadi dia bersentuh dengan salah seorang daripada perempuan tu. Tu. Yang makna kesamara dengan mahramnya makna tak tahulah, tak pasti. Dia sentuh tu adakah dengan mahram ke ataupun bukan mahram dia. Maka bersentuh akan seorang daripada mereka itu tiada batal wudu'nya. Kerana ihtimal ialah mahram dia. Ada ihtimal mahram dia. Tu. Dan jikalau ada tempat itu ghair mahsur sekalipun. Tempat tu ghair mahsur, mana kalau mahsur tu tak ramai. Kalau ghair mahsur tu mana ramai. Sekalipun, tapi dia buat raya sini. Atas kata Syekh Ramli khilaf bagi Syekh Zarkashi. Maksudnya ada tafsil. Tapi dia buat raya tu, dan jikalau ada tempat itu ghair mahsur. Ghair mahsur tu sifat kepada tempat tu ke? Jadi kalau ghair masuk tu maknanya tidak masuk, makna tidak masuk tu kalau nisbah kepada orang, masuk tu sikit. Kalau tepat, kalau kita kata masuk kat sepik. Jadi kalau ghair masuk makna tidak sepik. Tapi biasanya digunakan masuk tu ialah kepada orang. Jadi dia kalau tempat itu ghair mahsur, tak apalah, kita kira zahir ibarat dia lah. Tu. Jadi kalau ada tempat itu ghair mahsur sekalipun, ghair masuk ni maknanya ramai lah. Tu. Ghair masuk sekalipun maknanya dia bertepuh dengan mana-mana salah seorang perempuan tu. Betul. Sebab sini makna tidak batal ni. Masalah tidak batal, betul lah. Jadi ni tidak batal sekalipun tempat tu ghair masuk, betul. Betul dah rayah dia. Sebab maksudnya ialah kemungkinan nak bersentuh dengan mahram tu adalah paling tipis, paling kecil. Itulah makna rayah dia tu. Sepatutnya mana kalau mahsur, kalau mahsur tu tak ramai tu makna kemungkinan nak bersentuh dengan mahram tu besar. Maksudnya kalau ada 10 orang, kalau ada 10 orang perempuan, maka satu daripada 10 tu 10%. Jadi maksudnya ialah bertepuh dengan mahram tu adalah 10%, 1/10. Kalau 100 orang, 1/100. Tapi rayah dia sana kata tak batal tu sekalipun. Ni baru nampak ni. Jikalau ada tempat tu ghair mahsur sekalipun, maknanya ramai perempuan sekalipun. Apa maksud ramai? Kemungkinan, kebarangkalian nak bersentuh dengan mahram itu adalah tipis. Sekalipun tak batal juga. Bersalah bagi khilaf bagi Zarkashi. Maksudnya bagi Zarkashi kalau ghair mahsur batal. Batal. Sebab apa batal? Sebab bila ramai terlajak perempuan nak kata sentuh dengan mahram tu, itu sangat tipis lah. Tu.
kembaran kaliannya adalah semakin sedikit. Tu. Su'ila radhiyallahu an, pada anak ditanya akan radhiyallahu an pada anak yang gugur dahulu daripada ditiupkan nyawanya. Iaitulah maksudnya sebagaimana zahir hadis, salah satu daripada hadis koleksi Imam Nawawi Matan Arba'in Nawawiyah, itulah makna 120 hari ditiupkan roh. Jadi anak ni tak cukup 120 hari lah. Maka adakah apabila disentuh oleh orang yang ada wuduknya akan zakar atau farajnya? Walaupun dia tak hidup lagi lah, orang panggil tak hidup lagi ni. Tapi dia ada faraj ataupun zakar tu. Jadi dia gugur. Jadi gugur boleh ke tidak? Boleh maksudnya batal ke doa ismaya orang tu zakar atau farajnya atau duburnya. Binasa wuduknya atau tiada, maka dia jawabnya batal wuduk yang menyentuh akan dia, batal. Batal dia sentuh. Walaupun dia tu tidak hidup lagi, tidak disifat dengan hidup sebab tidak ada nyawa lagi sekalipun. Su'ila radhiyallahu an, apabila adalah bagi seorang seruas jari dihubung dengan emas. Jadi jari dia tu terpotong supaya wak perabuk misalnya ni, kerja di perabuk tu biasa ya. Orang kerja di perabuk ni biasa aja. Tak ada jari sebenarnya. Mesin tu kena mesin tu. Tu. Jadi dia tak ada. Ni adalah makna seruas jari. Kita ni ada 3 ruas jari. Dihubung dengan emas. Dia sambung dengan emas. Dihubung dengan emas. Atau perak. Dia supaya ni kerana hajat supaya gigi emas tu lah ada. Ada ditanya dulu gigi emas ni. Itu kerana hajat, kerana maslahah. Jadi kalau saja-saja tak boleh. Dia kerana ada hajat. Lepas tu apa tidak gunakan besi berkarat. Tak boleh. Besi kau atau bahan-bahan lain tu dia berkarat. Duk kena basuh sokmo-sokmo tu. Jadi mah tu lain. Jadi guna mah. Jadi dia hubungkan, orang panggil jari dia tu dengan emas ataupun perak. Tu. Dan disentuhnya dengan batin perut jarinya akan faraj. Perut jari itu maksudnya emah tu lah. Emah tu bahagian perut. Bahagian perut ni. Tu. Jadi soal dia ialah adakah binasa air sembahyangnya? Dengan sebab kena emah je. Emah tu. Atau tiada ataupun tiada. Maka jika kamu kata tiada batal. Baik. Kalau mu kata pitah selalu dah ni. Kalau mu kata tak batal. Tak batal. Kalau mengata tak batal lah. Tu. Maka apa faraknya? Kalau kata tak batal, apa faraknya? Nyo badal dengan emas pada jari sini. Antaranya dan antara jikalau seorang ditampal akan hidungnya emas. Kalau kata tak batal, bermakna dia tidak menepati mabdal minhu lah tu. Dia tu badal. Badal cuma mengganti. Kalau kata tak batal, jadi dia tidak menepati mubdal minhu, benda yang diganti daripadanya. Sebab orang panggil benda yang diganti daripada tu, jari tu tempat mengambil kelazatan. Tapi hikmah tu menggo dia tak rasa lazat lah. Jadi kalau kata tak batal jadi apa farak dengan orang dalam kita ada sebut maksudnya orang terpotong hidung jadi ditampalkan hidungnya tu dengan emas. Nak tampal dengan orang lain tu maknanya takut jadi mudarat. Maka emas ni tidak. Atau perak, maka bahawasanya memadai padanya niat mengangkat akan hadas dan wajib basuhnya. Kalau kita basuh tu kita niat tu pada masa basuh hidung yang digantikan dengan emas ni memadai dan wajib kena basuh. Bermakna dia tu menepati membedal minhu lah. Dia tu badal. Sebab dia wajib kena basuh. Bukan kalau kita niat masa tu situ pun mana kalau kata jari ni tak batal, bermakna tidak menepati ganti kepada benda yang diganti lah. Kalau kata tak batal jadi kalau kata batal tak ada lah persoalan ni. Maka dibilangkan satu suku daripada mukanya. Tu dikirakan sebahagian juzuk satu suku. Dari kitab Jawi tu ada setengah orang faham tu makna satu suku tu 1/4. Padahal dia terjemah daripada juz'un. Sebab itulah makna bila kita mengaji kitab bahasa Arab tu kita dan nampak lah. Sebab dia kata maknanya dahi ni kena orang panggil kepada tempat sujud tu satu suku daripada dahi. Dia pukul lah dahi tu, ambil 1/4 suku-sukunya. Padahal bukan tu satu suku sebahagian, tak apalah.
asal kena ni tu. Jadi hok kita jauh itu makna kita kena. Sebab itulah asal dia tu ialah kepada kita Arab. Jadi makna ialah satu suku tu makna juz'un, sebahagian. Kita dak faham hok robok tu ada. Kerana yang hidung tapal dengan emas ni tu dibilangkan dia dikirakan satu suku daripada mukanya. Jadi wajib basuh muka ni kena basuh semua. Maka dijawabnya itu persoalan dia kemukakan tafsirnya seandainya kata tak batal. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu tiada batal wudu. Sat ni. Supaya dia kata tak batal wudu disentuh dengan dia. Kena supaya tafsir. Jadi kena wajak faraq tu. Kalau dia kata batal, tak kena wajak dalam faraq tu. Sebab tidak ada faraq dah. Maksudnya bila orang panggil batal bermakna hok mah yang menampalkan jari tu menempati jari yang diganti. Mengkata tak batal. Lepas tu kalau hok hidung tapan dengan mah tu maknanya kena basuh. Kalau niat situ pun memadai. Jadi kok mana pula ni? Apa jadi bezok kena tu. Apa faraq dia nya? Tu. Jadi jawab dia makna tak batal. Tiada batal wudu. Kita jamuh. Jari tu yang diganti dengan mah ni. Tak batal wudu. Jamuh ke apa? Jamuh faraj ke jamuh. Dan sesungguhnya wajib dibasuhnya pada hadas. Wajib dibasuhkan pada hadas kerana bahasanya ia jadi ganti daripada barang yang diambilnya anggota yang sahih daripada muka. Tu. Gitu dia ayat rekah-rekah je. Jadi dan sesungguhnya wajib dibasuh nyonya hok tampal mas ingat di muka tu. Rekah doa ni. Dia pakai apa nama? Shortcut prop gitu ya. Tu. Jadi kena takdir banyak. Sesungguhnya wajib dibasuhnya pada hadas muka ni. Kerana bahasanya ia jadi ganti daripada barang yang diambilnya ia mah tak ni anggota yang sahih daripada muka. Sebab macam mana nak melekatkan pada hidung pada muka ni kalau tidak ambil sebahagian sedikit daripada anggota yang sahih. Macam orang berbelak lah. Orang berbelak luka tu maksudnya kalau nak letak pembalut tu betul-betul atas luka nak lekat tu mana boleh. Maka dia kena ambil sedikit anggota yang sahih. Jadi beza dia nyala ke mana? Hak wajib membasuhkan dia pada hadas itu maksudnya hak di muka tu ialah kerana bila dia bubuh orang panggil apa namanya mah pada hidung tu maka dia kena ambil sebahagian daripada anggota yang sahih. Anggota yang sahih pada muka tu. Maka kerana tu nak cover hak tu sebenarnya. Nak cover hak ambil daripada anggota yang sahih. Sebab dia tememeh tak lekat lah kalau nak letak atas tepat tu saja ni. Tepat terpotong tu saja. Situlah inilah dia makna faraqnya. Tu. Berbeza dengan hak ni bukan masalah nak menyempurnakan. Hak mah lah mau pehel lagi tunjuk cara. Jadi hak mah di jari ni kalau pun dia mengambil anggota yang sahih sedikit, masalah batal. Masalah batal. Batal tak batas tu orang panggil faraj. Tu. Hak ni masalah nak istighraq muka sebab basuh muka tu mesti menghabisi isti'ab. Sono mana kullal wajhi. Maka bila letak orang panggil sepotongan daripada emas di muka itu maksudnya dia terpaksa kena ambil anggota yang sahih. Amalinya begitu. Tu. Ini sebab itulah maknanya wajib kena basuh di sana. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada seorang membuat jilid mishaf. Jilid kulit kulit mishafil Quran dan kitab satu jilid. Tu dia. Adakah jadi dia buat jilid satu jilid ginilah. Makna Quran dia tu. Alik ni Quran. Boleh jadi buat Quran dululah. Alik ni Quran. Alik ni kitab. Pasti dia buat dua kulit ni lah. Dua kulit lah makna. Jilid tu makna satu jilid makna alik nisa kulit. Jadi hak ni hak ittisal dengan mishaf. Alik ni dia ittisal. Orang panggil kok sebelah kitab. Gitu. Tapi hak tak ada orang buat lagu tu ni. Tapi nak rajaknya kalau buat lagu tu. Jadi kalau timbul isu begini. Dan kitab satu jilid. Adakah haram menyentuh akan jilidnya? Itu jilidnya mishaf itu. Maka dijawab bahasanya haram menyentuh kulit yang pihak mishaf. Jadi bila dah kita nampaklah gambar yang dia buat Quran sebelah ni. Jadi ni kulit yang pada pihak Quran.
dia kitab ni, ni kulit yang pada pihak kitab. Tu. Jadi haram maknanya bahawa daripada seorang jawabnya bahawa haram menyentuh kulit yang pada pihak misaf. Dan sayugianya penudungnya yang dinamakan lidahnya. Sagia sewajarnya, bukan wajib. Sayugia sewajarnya penudungnya misaf tu. Yang dinamakan lisannya, lidahnya. Mengikut ia sebelah yang ada ia. Mana ni dia istiqmal orang panggil lidah. Hak ni ke? Ni kata mana sayugianya dia kata dinamakan lisan mengikut mana tabik sebelah yang ada ia. Dia duduk sebelah mana? Banyak kepada misaf kau tu sayugianya begitu. Bukan wajib tak jika sebelah kita harus lidah dia tu, lidah dia. Ni lah bakal ligat ni. Sini tak ada ni. Ni. Tak ada. Lidah dia ni kena ambil misah tunjuk ni. Dia biasa kita tak ada lidah ke ni. Dia tak buat lidah biasanya. Kalau Quran tu banyak lidah. Tu. Jadi mengikut sayugianya mengikut sebelah kulit tu. Tu. Sayugianya kata. Itulah. Kita mana sebut mana istiqmal. Dia mengikut sebelah yang ada ia. Jika sebelah kita harus. Jika pada sebelah misaf haram. Begitu. So'ilah radhiyallahu an. Daripada jilid mishaf yang sudah bercerai daripada mishaf. Banyaklah Quran lama-lama duk guna cabutlah kulit dia tu. Qasak ia hendak buat jilid kitab pula. Anak ambil tak ada dia jamil dulu moga dia tak banyak. Jamil dulu orang ada kitab mengaji pondok pun tak banyak, tidak ada semua kitab ni, kitab payah. Semua baranglah payah jamil dulu ni. Jamil sekarang sibuk benda ada berlaku. Mana eko Mr. DIY sibuk benda ada. Beli tu gak beli belakon. Lebih pada tukar lagi koleksi peralatan tu ni. Jamil dulu payahnya ni. Tu. Jadi sarung tangan dulu zaman anak dulu tu tahun 80-an ni. Tahun 80 tu anak ngaji sekolah lah juga dulu ni. Masa tu tahun 83 tu Michael Jackson ni tu naik. Jadi Michael Jackson dia pakai sarung tangan ni. Jadi masa tu mesin padi ni tak mesin mengetel. Tak ada lagi ni, tak ada lagi. Baru-baru nak ada ni mari daripada Kedah tu. Duk bawa masuk. Jadi budak-budak dia nak tiru lah style Michael Jackson. Jadi dia ambil sarung tangan aja dia buat mukul padi ni. Nak royaknya jamil dulu tak ada barang lah mana ni. Tak ada benda ni. Jadi maksudnya ni mana nak ambil pun gitu-gitu je lah. Cari mana ambil orang buat kerja kita buat style ni. Tapi macam sekarang tu barang tu banyak telajuknya. Jadi ni nak royaknya mana kulit mishafil Quran asarianya dah cabut. Dia malaikat nak bubuh kita. Ni, tu nak buat jilid kita. Maka apakah putus nisbahnya? Nisbah kulit tu dengan demikian itu. Makna nisbah kulit tu kepada mishaf. Putus dah kau. Bila dia tercabut tu kira putus dah kau. Ni ni jilid kulit Quran ni. Kalau kulit Quran tidak putus lagi. Dengan demikian itu mana bercerai ataupun tiada. Tu. Maka dijawabnya bahasanya tiada putus dengan yang demikian itu nisbahnya. Jadi kalau tak putus tak boleh lagi tak boleh sentuh. Orang panggil kulit Quran. Dia tak buat lagi ni kulit kita ni. Maknanya kulit tu cabut daripada mishafil Quran. Jadi dia pun ada cadangan lah. Masa tu dia tak buat lagi kita ni, tak buat kulit kita lagi ni. Jadi masa tu boleh kalau kita kayak kita nak ambil nak pindah tu ni. Maka tiada putus dengan demikian itu nisbahnya nisbah kulit kepada Quran tu. Maka haram atas orang yang berhadah menyentuh akan jilid Quran yang bercerai dan bercerai tu. Tu. Walaupun kau nak buat kitab, nak buat kulit kitab sekalipun. Tu. Melainkan sudah dibuat jilid kita. Untuk nama kulit Quran adalah. Walaupun ni kulit Quran, ni kulit Quran, kulit Quran. Walaupun orang itu maknanya dulu ni. Jadi bila dah kita buat kulit kita, tak apa dah lah. Jadi sebelum tu marhalah intiqaliyah tu. Nak berpindah daripada tu kita nak tu tak boleh nak pergi. Masa nak bubuh di kitab tu, dia bubuh di kitab tak apa. Masa belum tu. Tu kena beringat ni. Maka putuslah nisbahkan kulit tu kepada Al-Quran. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an.
ditanya akan radhiyallahu an daripada ibarat manhaj manhaj dan syarahnya. Manhajnya manhajut tullab lah ni. Manhajut tullab. Manhajut tullab tu adalah ringkasan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia ikhtisar kitab Minhajut Talibin. Nama pun tak berapa nak beza lah mana. Minhajut Talibin Imam Nawawi, dia ikhtisar jadi Manhajut Tullab. Kemudian Manhajut Tullab ni dia syarah pula jadi Fathul Wahhab. Tu. Itu khija makna dia ikhtisar, kemudian dia syarah pula. Jadi daripada ibarat manhaj dan syarahnya, iaitulah Fathul Wahhab. Dan halal, ni ibarat dia. Ibarat dalam Manhajut Tullab dan juga Fathul Wahhab. Halal yakni harus menanggun akan mishaf serta mata benda. Bapa tu kata harum mengikut bagi mata benda. Jadi mata benda tu matbu'. Mishaf tu ialah tabi'. Jadi harus tu kerana mengikut mata benda. Jika tiada ia kosakkan mishaf. Syarat dia jangan dia kosakkan mishaf seperti ia kosakkan mata benda jua sahaja atau tiada dikosakkan sesuatu. Tu. Itu ibarat manhaj tu. Tak sakit kita tak lain lagi. Jadi boleh kita maknanya tanggung misah tu bersama dengan mata benda kalau kita kosak mata benda saja ataupun tidak kosak gapo-gapo. Bukan kosak mata benda, bukan kosak mushafil Quran dok. Maknanya kalau kita kosak mata benda serta Quran tak boleh juga. Hak ni dalam manhaj. Dalam Manhajut Tullab dan juga Fathul Wahhab. Tu. Dan jika menghukum oleh kalam Imam Rafi'i harus menanggung pada barang yang adalah ia pada keduanya. Imam Rafi'i kalau kita niat kita tanggung mata benda dengan mushaf tak apa, tak ada. Tapi dalam manhaj dan juga syarah dia tak boleh. Bawa apa tu? Bawa benda dengan mushaf tak boleh. Kena kosak mata benda saja. Ataupun tak kosak gapo-gapo. Tu. Adapun Imam Rafi'i dia kata kalau kita kosak kedua-duanya boleh. Asalkan ada mata benda tu. Tu. Kita kosak mata. Maka adakah mu'tamad? Dia nak tanya yang mu'tamad ni. Maka adakah mu'tamad barang yang dikata oleh Syekhul Islam Zakaria atau barang yang menghukumkan oleh kalam Rafi'i itu? Iaitu harus apabila ia kosak keduanya yang mata benda dan mushaf. Hok mana mu'tamad? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya yang mu'tamad itu barang yang menghukumkan kalam Rafi'i, iaitu harus menanggung akan akan mushaf apabila dikosakkan keduanya mata benda dan mushaf. Tak apa. Hak mu'tamad ni. Hak mu'tamadnya ialah kalam Imam Rafi'i. Tu. Maka dijawabnya tu mana? Far'un. Tak bubuh kurungnya. Far'un. Batal wudu yang bersentuh akan zakarnya di dalam air. Dia sentuh zakar dia di dalam air, zakar dia sendiri. Dan tiada jadi najis bersentuh ia dengan najis di dalam air yang banyak. Jadi dalam air itu ada najis. Air itu air banyak, lebih daripada 2 qadah. Dia bersentuh dengan najis tu. Dia bersentuh dengan najis. Bukan semata-mata dia duduk dalam air tak. Ni dia bersentuh dengan najis, tak batal. Tidak batal, tak jadi ternajis, tiada jadi najis. Bersentuh ia dengan najis di dalam air yang banyak. Ini fatwa Ramli Kabir. Tu tak batal. Kita sentuh. Far'un tiada haram menghantarkan mata benda atas barang yang ada tersurat di dalamnya Quran. Bekah lah kita kata ni. Bekah ada ayat Quran. Tu. Bekah. Kemudian kita pun letak mata benda. Tu dalam tu. Tidak haram. Ini fana tidak haram menghantarkan maknanya letak mata benda atas barang yang ada tertulis tersurat di dalamnya di dalam mata atas baraya. Di dalamnya dalam baraya tu makna bekah lagi.
ada Al-Quran ataupun ilmu. Tu tak apa, tidak haram. Kerana tiada dinamakan tiada namakan memudahkan dengan dia, tidak nama bermudah-mudah, memudah. Dengan dia dengan meletakkan mata benda di atas benda yang ada tu tertulis Al-Quran ataupun ilmu. Ini sebagaimana fatwa Ramli Kabir juga. Faraun, jikalau berkahwin seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ada antaranya dan antara dia rodong, antara dia dengan isteri dia dah. Tu rodong, iaitu susuan yang tiada jadi haram, yang tak jadi haram, tak jadi mahram panggil. Lagu mana? Tengok taswir dia. Jadi jikalau berkahwin seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang ada antaranya laki-laki dengan antara perempuan itu ada rodong, tapi yang tiada jadi mahram, tak jadi mahram dengan sebab rodong tak ni. Mana misal dia? Seperti adalah tiada yakin keadaannya nyorodok saat ni 5 kali susu. Sebab dia kena yakin 5 kali susu. Tu 5 kali susu. Itu maksudnya tak jadi harian dengan sebab rodok tu. Susu tak yakin 5 kali susu, ataupun tidak yakin tidak sampai 5 kali susu. Hak ni tak yakin. Tu. Kalau yakin tak sampai 5 kali susu, memang tak jadi tak jadi tak sabit orang panggil mahramiyah tu. Tak yakin keadaannya 5 kali susu, maka bersentuh antara keduanya. Maka tiada batal wuduk keduanya. Tak batal wuduk kerana asalnya kekal air semaya keduanya. Maka tiada terangkat dengan syak. Jadi yang yakin asal ni makna tidak diangkat dengan syak. Tiada pula dengan zon. Maka jadi dia menikah maknanya dengan orang panggil dua suami isteri itu ada kaitan dengan rodok, tapi tak diyakinkan orang panggil 5 kali umpamanya itu makna tak menjadikan haram. Tu. Jadi tak menjadikan haram, tapi maksudnya dua tu nikah tu makna sah lah. Tu tak ada gapo lah, tidak terfasah lah. Maka bersentuh antara maka air semaya dia tak batal. Tu. Jadi pernikahan dia tidak terpasah. Pernikahan tidak terpasah. Tapi air semaya tak batal dua tu, setu. Orang lain batal belaka. Dia tak batal. Tiada batal wuduk keduanya kerana asalnya kekal air semaya keduanya. Maka tiada terangkat dengan syak. Asal tu. Dan tiada pula dengan zon. Maka tiada dibilangkan tabi'id ahkam dia panggil. Tidakkah ni dia panggil jadi tabi'id setengah-setengah ke hukum. Dari segi nikah tidak terpasah. Tapi air semaya tak batal. Tu. Kerana kata setengah ulama, dia bandingkan dengan hak ni. Kerana kata setengah ulama, jikalau berkahwin seorang dengan perempuan yang tiada tahu akan nasabnya. Dia menikah dengan seorang perempuan, dia tidak tahu nasab perempuan tu. Dia tak tahu keturunan, makna nasab perempuan tu. Dia tak kenal, tak tahu. Dan tiada jadi pasal nikahnya. Kemudian maka dihubungkan dia bapaknya laki-laki itu kata anaknya. Itu dia. Maka dihubungkan dia perempuan tu. Bapaknya laki-laki. Bapak kepada laki-laki sana itu kata anaknya. Dia kata, mau menikah tu anak aku tu. Dia kata ke anak dia, hak jatuh tak ni. Itu makna dihubungkan. Ayuh kepada hak jatuh tak ni, dia kata, anak aku tu. Tu. Jadi, jadi hak laki-laki sana dia tak tahu nasab perempuan tu. Ayah dia kata, anak aku tu menikah tu. Dan tiada membenar oleh lakinya. Tok laki tidak membenar, dia kata, hai dok ayah tak okey lah. Kalau dia anak ayah kita tak nikah pula dengan dia ni. Dah mau tahu keturunan dia. Ayah dia siapa dia? Tak tahu. Jadi kalau tok laki saat ni dia tahu keturunan kepada perempuan saat itu, tu ada bukti kata perempuan tu bukanlah orang panggil makna adik-beradik dia. Sekarang dia pun tak tahu nasab perempuan tu. Tapi dia nafi ke adik-beradik dia.
belum lagi sampai daripada katanya tiada tahu akan nasab, maka sabitlah nasabnya. Sabit nasabnya tu ialah kerana dihubungkan oleh bapaknya. Nah, sabit nasabnya dan tiada jadi fasah nikahnya. Tak fasah nikahnya. Tu antara dia tiada fasah nikahnya. Maknanya ialah ikrar daripada ayah dia, makna tu hubungnya bahasa itu adalah anak dia. Jadi sabitlah nasabnya. Tapi tidak jadi fasah nikahnya. Intaha fatawa Ramli Kabir. Tak jadi fasah nikah. Adakah dia sama dengan hak Darul Hukmi ke? Tak. Hak sana hak masalah harta tu makna ada dar, salah satu daripada manik kepada iris ialah daur hukmi. Berlaku daur hukum. Ni sabit kerana dinafikan oleh doa Mekah ni. Maka zahir daripada katanya, daripada kata fatwa Ramli Kabir ni, sabitlah nasabnya tiada batal wuduk keduanya. Tak batal wuduk apabila bersentuh. Demikian jika berkahwin seorang, demikian juga jika berkahwin seorang perempuan yang kecil yang belum lagi sampai hak keinginan laki-laki, tiada batal air sembahyangnya, tak batal air semaya. Tu. Jadi makna seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, yang mana perempuan ni isteri dia tu tidak sampai kepada hak keinginan, itu tak batal air semaya. Dia tepat batal, jadi tak batal air semaya. Kanak-kanak ni ialah sampai had keinginan laki-laki ataupun keinginan perempuan disebut kepada budak jantan. Tu. Bukan tamyiz, bukan baligh. Tu. Jadi dia menikah, orang kita jarang menikah dengan budak kecil ni. Tu. Tiada batal air sembahyangnya apabila disentuh akan dia, akan isteri itulah oleh suaminya. Itu dia kias dengan hak ni. Su'ila radhiyallahu an, kias pada kata makna tak batal semaya. Ditanya akan radhiyallahu anhu daripada harus menanggung Quran serta mata benda. Mata benda bagi orang junub, orang yang berjunub. Junub ni mufrad, musanna, jamu'. Itulah junubun belaka, junubun. Muannas, muzakkar, semua junubun belaka. Maka dikenali dia tu melalui sifat dia. Tu. Tengoklah sifat dia tu. Dan tengoklah konteks ayat tu. Bagi orang junub boleh dia tanggung Quran serta mata benda. Itu pandang yang mu'tamad oleh maknanya siapa dia? Syekh Rafi'i, Imam Rafi'i. Apabila ia qasakkan keduanya, mata benda dan Quran, itu yang diiktimadkan oleh Imam Rafi'i. Tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Nasari dalam Manhajut Tulab dia dan juga syarah dia itulah Fathul Wahhab, kalau qasak mata benda dengan Quran tidak boleh. Tak boleh menanggung melainkan kita qasak mata benda saja ataupun tak qasak gapo-gapo. Tu. Tapi yang telah dipilih ialah pandangan Imam Rafi'i. Jadi kalau qasak kedua-duanya, maka tidak haram bagi orang berjunub. Yakni menanggung akan mushaf dan mata benda. Itu iskal atasnya haram membaca orang junub akan Quran serta qasaknya serta zikir. Tu. Baiklah, ni hak pandangan mu'tamad. Jangan ambil pandangan Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Tu kan memang dia tak boleh nak tanggung. Jadi sekarang hak pandangan mu'tamad, kalau menanggung mata benda dengan Quran, kita qasakkan kedua-duanya harus boleh. Tu. Maka dibandingkan masalah lagi ialah membaca Quran. Orang junub tak boleh juga baca Quran. Tu bukan saja menanggung. Jadi apabila ia qasakkan guna, yakni menanggung, jadi kata iskal, dia kata iskal. Jadi kata boleh menanggung mushaf serta mata benda tu, kalau kita qasak kedua-dua tu, itu iskal atasnya. Iskal atasnya harus menanggung Quran serta mata benda bagi orang yang berjunub apabila dia qasakkan keduanya. Itu iskal atasnya haram membaca orang junub akan Quran serta qasaknya. Serta qasaknya Quran serta zikir.
Tu menjadikan kemusykilan. Wano pula dah. Kalau baca Quran, orang junung dia baca Quran, dia kosak baca Quran dan zikir, tak boleh, haram. Maka ini haram. Baca kosak dua ni maknanya haram baca oleh junung iskal lah di atas masalah tak ni. Wano menangguh mata benda, kita kosak mata benda dengan Quran, boleh. Tapi kalau kita baca Quran, mana orang junub baca Quran serta kosak zikir, tak boleh. Jadi iskal itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala maknanya junub akan gores serta kosaknya serta zikir atau harus. Haram atau harus dia tanya ni. Atau haram atau harus. Maka dijawabnya tiada iskal, tak ada pelik, mana tak muskil lah. Pada yang demikian itu, yakni haram membaca orang junub akan Quran serta kosaknya, Quran serta zikir itu. Kerana pada masalah kita di sini yakni menanggun mata benda Quran, mata benda dengan Quran. Hak sininya haram. Di sini hak ni baca Quran serta zikir. Nyak zikir bagi orang junub ni. Tu. Di sini haram, maka patut padanya mengikut bersalam pada Quran di sana. Kerana bacaan bukan haram hingga dapat mengikut. Di sini di sana. Jadi kalau di sini dekatlah. Kalau dekat, maksudnya niat baca Quran dan juga niat zikir. Tu. Jadi dia kata tiada iskal. Mana yang diminta kerana pada masalah. Maka jawab tiada iskal pada yang demikian tu. Maksudnya kerana pada masalah kita di sini haram. Jadi kalau kata haram tu baca betul lah. Baca Quran serta kosak zikir. Kosak baca Quran dan zikir serta zikir. Haram di sini. Maka patut padanya mengikut patut padanya pada masa ni. Tengok dulu. Bersalahan pada Quran di sana. Jadi Quran di sini hak Quran di sana. Quran di sana kerana bacaan bukan haram. Bacaan bukan haram hingga dapat mengikut. Jadi kalau baca tu dia tak boleh nak mengikut. Jadi kalau kita kosak baca Quran dan zikir. Jadi Quran tu baca Quran tu dia tak boleh nak mengikut tak boleh nak mengikut jadi tabi' kepada zikir. Adapun bawa barang dengan Quran, jadi Quran tu dia boleh mengikut barang tu. Jadi tabi' kepada barang. Bawa ke apa tu? Bawa barang. Bawa barang. Bawa benda. Boleh. Jadi ada pun Quran dia asing mana dengan zikir. Tu. Jadi kalau kita kata bawa barang, tu maksudnya mata benda tu tabi' ala sabil tabi'i saja. Tabi' saja. Tu. Tapi maknanya kita nak kata Quran itu itu makna sebagai tabi' kepada zikir tak boleh. Situlah. Maknanya tidak iskal lah dia kata tu. Maksudnya kerana lain. Jadi Quran nak mengikut zikir itu tidak boleh. Tak patut bagi tabi'. Tu. Jadi kalau kita kata bawa bahagian, sedangkan Quran ada bersama atas bahagian tu, itu boleh orang panggil boleh tabi'. Quran tu mengikut bagi bahagian. Mengikut ni maksudnya kita kata kita tak pen akak gapo tu, akak kertas boleh lah. Mana akak tak bukan tak akak pen tak akak pen akak atau dia jadi ala sabil tabi'i. Adapun kita kata berzikir buat gapo tu zikir itu zikir daripada zikrul Quran. Jadi makna Quran kita kata nak kata tabi' kepada zikir tu makna tidak. Tak boleh. Itu farq dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maksud dia ni ayat kata tak ada iskal. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila apa hada mata benda yang harus menanggun mushaf yang dapat mengikut itu. Jadi mata benda setara mana nak panggil kata Quran tu mengikut bagi mata benda, yakni kita kata menanggung mata benda tu.
Bukan menanggung Quran dak. Mata benda yang setara mana munasabah. Jadi kita duk jembe bagi tu bukan jembe Quran. Setara mana? Maka dijawabnya maka yang dikehendaki dengan mata benda itu barangnya elok pada uruf. Kira pada uruf dibuatkan mengikut mushaf. Itu baginya. Yang ni makna Quran tu maknanya mana orang panggil bawa benda tu. Kalau kita kata bawa benda ni, tu. Atau bawa apa tu? Bawa rahal. Atas rahal tu ada Quran ni. Okey, bawa Quran ni. Dia ambil rahal tu, dia kata tak dia ambil Quran ni. Atas rahal tu, ada Quran ni. Atau dia nak, tak ada air semaya nak ambil Quran. Dia ambil rahal, ambil rahal. Rahal mana hodok susun dalam? Bukan tu rahal tu. Kita tunjuk ni. Rahal ada Quran tu, Jangan kau bawa Quran kita kata ni bawa tu. Jadi kalau sok marah tu, patut Quran tu bagi tabik bagi rahal. Tu. Tengok pada huruf lah. Tengok pada huruf setara mana. Patut orang panggil maknanya Quran tu mengikut bagi mata benda tu. Suila jika di surat tafsir pada tepi mushaf, adakah hukumnya seperti mushaf? Disuratkan tafsir makna Quran serta tafsir itu. Disurat pada tepi mushaf, adakah hukumnya seperti mushaf? Maka haram menyentuh akan dia mushaf tu dan menangguh akan mushaf padahal ia berhadas. Tu. Jadi tafsir yang disuratkan ditulis pada pada tepi mushaf. Jadi adakah tafsir dia begitu? Atau dihukum seperti hukum tafsir? Ataupun hukum kaji seperti hukum tafsir dengan tafsirnya. Tafsirnya maksudnya kalau tafsir lebih banyak, maka boleh. Kalau tafsirnya maknanya Qurannya mana lebih banyak, tak boleh. Maka dijawabnya adalah hukumnya dihukumkan seperti tafsir. Tafsir yang ditulis di tepi. Tepi mushaf. Yakni jika banyak huruf tafsirnya. Itu tafsir tu. Banyak huruf tafsirnya harus menyentuh atau menanggung orang yang berhadas. Jika sedikit huruf tafsir atau menanggung oleh orang yang berhadas. Mana menanggung oleh berhadas, makna menanggung oleh orang berhadas. Jika sedikit huruf tafsir daripada huruf mushaf, maka haram. Itu tafsir dia. Jadi serupalah hukum dia macam Quran tu lah juga macam tafsir Quran. Su'ila radhiyallahu an daripada tafsir Jalalain, itu yang terkenal. Adakah bersamaan huruf bagi huruf Quran atau huruf atau Quran banyak atau lainnya? Lain tu maknanya tafsir dia. Tu Jalalain tu. Kalau kita duk tengok sekali imbah gitu nampak nak sama banyak gitu. Tafsirnya pun tak banyaklah mana. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya ada seorang daripada ahli Yaman menuntut, yakni membilan huruf Quran. Kita ni tak bila dan huruf tafsir Jalalain. Dia bila huruf-huruf Quran dan juga tafsir Jalalain. Dan dibilangnya seorang saat ni daripada ahli Yaman, maka didapatnya seorang daripada ahli Yaman. Didapatnya sama banyak hingga kepada surah begi-begi. Tak ayatlah surah mana. Siapa kepada satu surah, sama banyak. Dia duduk gerbak kenali dah ni. Sama banyak lagi. Dan daripada akhir Quran, sama banyak hingga kepada surah-surah bagian. Dan daripada akhir Quran, maka didapatnya tafsir banyak hurufnya. Banyak sikit. Lebih banyak sedikit saja daripada Quran. Bila sampai akhir dia pun maka diketahui bahawasanya daripada tu harus menanggung akan dia serta hadas menanggung tafsir Jalalain. Bawa tafsir Jalalain dalam keadaan tak ada air semaya atas kata ini, di atas kata ni lah iktimak kepada fakta ni.
Dia bila tu makna lebih huruf tafsir daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, adakah harus menghapuskan kitab Al-Mu'azzam, yakni Al-Quran lah, kitab Al-Mu'azzam dengan air liur? Sama ada disampaikan air liurnya kepada kitabnya dengan tiada antara, atau ada antaranya menggunakan satu. Air liur tu di satu benda kemudian baru dah. Harus atau haram, apa hukumnya? Pada yang demikian itu, jadi dia nak membatal, menghapuskan. Ini mana dengan cara air liur sapu lah. Sapu. Sapu tu pun dia ada dua, satunya sama ada dengan tidak ada pentaraan ataupun dengan ada penantaraan. Maka dijawabnya dengan bahawasanya harus, baginya demikian itu boleh. Mutlakon semata-mata. Sekira-kira ada kosak dengan yang demikian, hendak menghapuskan dia. Misah itu makna kitabahnya, tulisannya. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang perempuan jatuh setengah anaknya. Jatuh makna tubik dah setengah anak dia. Tubik. Dia beranak ni makna tubik separuh, tak habis lagi. Adakah binasa air wuduknya? Adakah wajib mandi bukan mendirinya? Adakah binasa air wuduknya, air semaya dia, dengan sebab tubik anak tu separuh je, tak tubik habis lagi? Adakah wajib mandinya? Wajib kena mandi kau? Atau tiada? Maka dijawabnya bahawasanya wajib wudu, tiada wajib mandi. Wajib maknanya dia tu berwuduk, tapi tidak wajib mandi. Sebab wajib mandi ni dia kena tubik habis. Tubik habis. Ada pun orang panggil batai semuanya semata-mata tubik sikit, macam cacing jenguk. Jenguk tengok bau, tak siap aku duk sedap duk dalai lagi ni. Dia cacing dia suka lagi tu habis tak dia. Jadi tak jadi kena masuk semula jadi maknanya tidak jadi hadas besar. Bersalahan beranak, tamam, beranak tubik habis. Sekaliannya apabila, jadi kalau beranak tak beranak tamam tu tubik habislah sekalian. Apabila ada kering, maka wajib mandi, tiada wudu. Kering maknanya wajib mandi saja, makna tidak wudu. Far'un disebut pada syarah Raud. Disebut pada syarah Raud bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Pada babil ihdas, pada bab ihdas, katanya, kata Syekhul Islam, dan jika yakin seorang akan hadas dan taharah dan tuhur, dia yakin akan hadas dan tuhur seperti ada keduanya, hadas dan tuhur sana daripada seorang itu. Kemudian daripada fajar, selepas daripada naik fajar, jadi zahir, dia mana hadas dan juga tuhur. Kemudian daripada fajar, dan jahil ia akan yang dahulu daripada keduanya. Mana dulu? Hadas dulu ke tuhar kemudian, ataupun sebaliknya. Dan jika ada ia padanya berhadas, dan jika ada ia padanya padanya pada mana lepas dari kemudian daripada fajar, kemudian daripada fajar berhadas, daripada fajar. Jadi kemudian daripada fajar, jadi padanya berhadas. Jadi kalaulah jika ada ia padanya padanya berhadas, maka sekarang ia cuci, mana suci. Suci daripada hadas. Kerana bahasanya ia yakin akan taharahnya.
Kerana dia yakin sucinya. Jadi jika ada ia padanya berhadas, maka sekarang ia suci kerana bahasanya ia yakin akan taharahnya. Dan syok ia pada kemudian hadasnya. Tu. Dia yakin makna taharah bersuci. Dia syok kemudian hadasnya daripada soi. Dan asal ketiada asal tak ada, asal ada dengan tak ada, mana asal dia tak ada. Atau ada ia padanya bersuci. Ada ia padanya pada selepas fajar ni makna dia suci. Maka ia sekarang ia berhadas. Jadi sekarang dia tu berhadas lah. Sebab dia ingat mana dia suci tu. Kerana bahawasanya ia yakin akan hadasnya. Tu. Dia yakin dia tu berhadas dan syok pada terkemudian bersucinya daripadanya. Tu. Bersucinya seorang itu daripadanya jadi itu syok saja. Tu. Dan asalnya ketiadaan ini, asal dia tak ada. Jika ada adanya, ia tajdid wuduk baginya. Ini bagi orang yang tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Tu memperbaharui wuduk. Dan jika tiada, kalau dia tidak jenis memperbaharui wuduk, saat itu jenis orang yang memperbaharui wuduk. Dan jika tiada, diadatkan, yakni tajdid wuduknya, dia tidak beradat rutin dia makna tajdid wuduk. Maka ia sekarang suci kerana bahasanya zahirnya terkemudian. Tu makna terkemudian bersuci. Atau bersuci itu daripada hadas. Dan jikalau tiada teringat bahawasanya adalah dahulu daripada keduanya, dia tak ingat mana dulu, bersuci ia atau berhadas, maka hendaklah diambilnya barang yang dahulu daripada keduanya, akas barang yang kita sebut dahulu. Mana misal dia seperti barang yang di dalam kitab bahar dan hasil bahasanya jika ada ia waktu yang jatuh daripadanya kesamaran. Dan hasil bahawasanya jika ada ia waktu yang jatuh daripadanya kesamaran. Daripada kesamarannya gasal, diambilnya dengan lawannya. Atau ada ia genap lawan kepada gasal sana. Kalau dia genap, maka diambil padanya dengan umpamanya. Tu. Menggenap sana. Serta kita iktibarkan pula ada tajdidnya. Masalah ambil asmaya sana. Kita ihtimalkan mana tajdid memperbaharui asmaya atau tiada. Jadi iktibar atau beserta kita iktibarkan pula ada tahdidnya atau tiada. Dan intaha, atau dengan itu makna selesailah bahagian babul ihdas. Kemudian mu'alif kita rahimahullah ta'ala masuk pula pada menyatakan babu adabi qadil hajat wal istinja'i. Sesungguh kita tu makna qadal hajat, ada qadal hajat, ada orang yang mengqadha hajat. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawab.